Recording will start soon. Okay dah start recording. Okay, so semua behave Rakam ni, nanti saya letak kat YouTube. Tapi tak ada orang akan nampak video tu. So, Widat selamat dah muka dia. Okay, so hari ni saya nak cerita pasal satu opening baru sebab saya nampak korang semua asyik main opening yang sama je. Bosan tu saya tengok. Jadi kita pergi kat mana? Kita pergi dekat learn, kita pergi kat study. Awak punya study sendiri kan? Matra, ya. My study dulu. Lepas tu Matra kot. I think nama dia tu kot. Okay. Yes, this one. Okay. Nampaknya. Aduh, nampaknya. Okay. Alright. Okay, so kita boleh buat chapter baru. Ini kita dah buat kan? Okay, yang ni kita nak belajar. So, ini. Kita dah cerita belum pasal ni? Tak, belum Bukan dah Rasa macam dah. Ya betul. Sebab atas ni saya ingatkan dah. Siapa Hasha tak dapat datang, ada PB. PB tu apa? Apa maksud dia PB? Hasha tak ada dia PB. Apa dia saya nak buat? Lupa dah. Saya rasa saya dah buat dah. Belum Tak tahu. Tak tahu? Awak bukan dalam kelas? Ada kita dah belajar? Kan? Kan? Ke tak ingat? Takkan korang tak ingat? Semua orang tak ingat kan? Kena ulang balik ke? Aduh. Alamak, apa saya tekan ni? Bukan, ada satu lagi. Kita belajar pasal opening. Nak satu kali. Kan? Minggu depan, last class. Last class cerita siapa? Siapa ada nota? Sila buka. Siapa yang tak ada nota tu, recall lah balik. Korang kan tak tulis sebab korang terror. Last class belajar pasal apa? Ada nota buka tak apa. Kita bukan test. Kita nak recall balik. Betul, kita cerita pasal CCTI. Panjang lebar kan pasal CCTI kan? Ada, tak ada? Okay. Saya nak cerita pasal satu opening nama dia Queen's Gambit, Decline, Exchange, Variation. Okay, Queen's Gambit ni adalah satu opening, lepas tu Exchange Variation tu adalah variasi dia. Dia ada banyak cabang. Okay, kalau saya dibenarkan melukis, ada tak cara nak lukis draw.io kot? Kalau saya dibenarkan melukis kan? So dah buka nota dah? Azharul Izzah, Damia, dengar tak? Macam princess korang je sebut nama gua jawab. Apa? Saya tak ada minggu raya, tak ada. Lupa lah. Izzah tak ada. Oh, Izzah tak ada. Ya, saya ingat. Macam Izzah balik rumah, balik kampung Macam ingat ada Izzah balik kampung macam mana lah. Yang ada. Aduh, susah nak tulis kalau macam ni. Okay, korang ada baca peta minda kan? Ada baca kan? Salah. Ada baca kan peta minda kan? Guys, jawab lah guys.
Aku bukan cakap dengan tunggul tau. Orang semua manusia kan. Apa? Belajar berterminda kan. Okey, sekejap saya share ni. Sekejap share design saya. Okey. Okey. Katakanlah ini nama Queen's Gambit kan. Yang saya cakap ada variation semua kan. Okey, dia macam ni. Okey, Queen's Gambit adalah nama opening. Dia ada cabang tau. Cabang dia macam ni. Sekejap. Apa nak pakai ni kot. Queen's Gambit ada ini accepted. Okey. Lepas tu kita ada copy paste. Mana? Okey. Dia ada decline macam ni. Decline. Okay, dia ada macam ni. Sekejap saya buat lain. Satu kita ada, dia ada accepted. Mendekatlah. Okay, dia ada decline. Hit like this. Okay, dia ada cabang macam ni. So, bila kita Queen's Gambit, ada satu open nama Queen's Gambit, dia ada cabang dua. Kita ada accepted, kita ada decline. Okay. Boleh setakat ni? Okay, lepas tu kalau decline, dia ada lagi. Dia ada banyak kat sini. Macam mana empat pergi ya. Dia ada banyak. Decline dia ada banyak. Banyak sangat. Okay, dia ada banyak. Okay, sekejap saya buat saya try buat apa nama dia? Oh Allah Ta'ala. Dia time macam ni lupa. Apa nama dia? Sekejap. Nak tahu dia. Ada Tarash. Okay, lepas tu kita ada apa lagi? Apa nama universiti tu? Dia nama universiti. Sekejap, saya cuba ingat balik. Tapi dia ada macam ni. Okay, dia ada decline, dia ada variation ni pula. Dia ada variation ni. Tarash. Semua ni move lain-lain. Okay, semua ni move lain-lain. Lepas tu dia ada Slav. Dia ada Slav. Ni move lain. Okay, dia ada Slav. Okay, dia ada Slav. Okay, ni kita bawa dia ke sini. Okay, dia ada Slav. Lepas tu dia ada apa lagi? Dia ada sini pula kat sini. Okay. Sini Slav. Ni apa ni? Okay, sambil ni lain. So, kalau kita lukis peterbinda pasal opening, dia lebih kurang macam ni lah. Okay. Yang mana kita ada satu ibu, induk, nama dia Queen's Gambit. Dia punya ibu dia. Okay. Lepas tu dia ada satu pecahan utama, satu accepted, satu dia decline. Lepas tu bawah decline ni ada lagi. Ada Tarash lah, exchange lah, Slav lah, semi-Slav. Setakat ni semua faham? Kenapa ada variation tu? Ada pecahan dia. Okay. Dengar suara? Kalau yang tak ada earphone tu dengar. Saya try cakap sekuat mungkin. Kalau tak dengar, kena stop saya cakap tak dengar. Type dia tak dengar. Saya akan ulang balik. Sebab saya tak tahu sana hujan ke ribut ke, saya tak tahu. Sini macam gelap. Okay. Boleh So kita pergi kat sini balik. Okay, kita share this instead. Saya nak ajar satu opening yang dia bukanlah opening yang selalu dipakai di peringkat antarabangsa. Tapi dia senang sangat nak main. Lebih baik main opening ni daripada main London. Okay, so opening kita nak kata adalah Queen's Gambit Decline. Kita nak buka bahagian Queen. Okay, so disebabkan nama dia Queen's Gambit Decline, dia bermula dengan Queen's Pawn Opening. Bermula dengan Queen Pawn. So Queen Pawn gerak ke depan, 2. Okay, boleh? Jadi kenapa kita gerak 2, pawn ni gerak 2 ke depan? Saya nak terangkan satu pun saya akan terangkan. Okay, kontrol lagi. Lagi? Alamak, ada yang masuk lambat. Masuk lambat saya tak ulang Saya tak ulang screenshot Suatu nasib saya rakam. Nanti boleh tengok balik. Okay, this session is recorded. Pada yang baru masuk Ambu, selamat datang. Session ni recorded. Saya akan bagi link YouTube nanti kat kamu, dekat parent dengan cikgu. Link tu adalah private. Siapa yang ada link sahaja boleh tengok. Kalau orang lain luar daripada Matra tengok, maknanya kamu bagi dekat orang lain. Okay. So kita nak cerita pasal opening. Okay. Queen's Pawn Opening. Kita nak cerita pasal Queen's Gambit Decline.
Queen's Gambit Decline bermula dengan D4 sebab dia gerak pawn depan Queen ke hadapan. Kenapa kita main D4? Kenapa kita main D4? Photo center. Okay, yang lain, Damian semua ni, I want everyone to answer. Sebab saya dah mula sedar yang kalau kelas habis lambat, kalau saya tak dapat ajar habis sebab awak lambat reply, awak yang rugi bukan saya. So I want everyone to answer. Kenapa main D4? Saya selain photo center. Kalau tak tahu, jawapan dia dah tak tahu. Saya tak tahu coach. So saya tahu awak dah fikir. Saya dah fikir coach, saya tak tahu jawapan. Kalau diam je saya tak tahu. Easier to full development. Tak nampak buat. Kali semua nampak agak. Bang, mari nampak bang. Awak seorang tak nampak. Betul. Tidak nampak. Nak keluarkan bishop. Okay, easier for full Nak keluarkan development. bishop. Okay, keluarkan bishop. Okay, satu keluarkan bishop ni. Okay. So daripada ke belakang ni, okay, kita hanya kontrol petak semua di hadapan kita tau. Kita kontrol semua petak sini. Ini adalah kita punya kawasan. Okay. Kita punya kawasan adalah ini. Alright. Jadi bila kamu gerak pawn ni ke hadapan, kamu luaskan kuasamu. Bak kata JDT kan. Kamu luas. Ini jadi kamu punya. Ini jadi kamu punya. Kamu semua melihat ke arah petak-petak ni. Kamu dah start melihat ke petak-petak ni. Jadi tambah. Kalau kita dibenarkan color, kita tambah amat. Ni tambah ni jaga ni, ni jaga ni, ni jaga ni, jaga ni. So bertambah amat. Tadi hanya 3 row hadapan. Sekarang kita ada 2 petak ni. Jangan interrupt saya masa tengah cakap please. Okay. Tadi kita ada 3 row sahaja. Sekarang kita dah tambah 2 petak center dan hujung sampai ke H6. Okay, semua faham? Widat apa dia? Tak apa. Dia sebab cakap jangan potong saya cakap. Jangan potong apa orang tengah cakap. Bila saya tanya, kamu boleh tanyalah. Okay, sebab mungkin apa yang kamu nak tanya itu, coach akan terang kejap lagi. Okay, jadi dalam peperangan, dalam kita main chess ni, kita nak ruang yang banyak tau. Lagi banyak ruang kamu ada, lagi susah opponent nak buat apa-apa dia nak. Bayangkan kalau kamu berperang, kamu himpit askar pihak lawan dekat dalam satu gua. Lagi senang kamu nak menang kan? Baling boom, GG, settle. Betul? Berbandingkan kalau askar tu luah dekat padang pasir yang luas, kamu tak tahu dia dekat mana. Susah kamu nak perang dengan dia. Jadi kita nak more space. Okay, tujuan opening sebenarnya kita nak more space je. Okay? Jadi kita main D4. Kita luaskan empire kita. Jadi hitam, okay, katakanlah hitam tak nak jalan. Hitam kata Uno reverse card. Engkau jalan lagi sekali. Dia tak nak jalan. Okay? What would you play? Apa best move untuk putih? Dan kenapa? Kalau hitam tak nak jalan, hitam kata aku skip lah bro. Tak nak bro, kau jalan lagi sekali dah. Apa best move putih? Dan kenapa? E4. Kenapa? E4. Kenapa? Sebab kita nak control center. Okay, At the so same kalau time, kalau Salahuddin Widat kita cakap, nak keluarkan kalau Widat bishop. cakap, Salahuddin please mute. Kalau tak dia kita dengar echo ya wah. Seorang mute. You guys in the same room. So kalau awak cakap keluar dekat mic Salahuddin. So unmute, mute yourself, unmute kalau nak cakap je. Okay. Kalau kita main D4, kemudian kita kata Black kata tak nak jalan lah. Kau jalan sekali. The best move is E4. Yang dekat sekolah yang tak nak jawab tu, faham tak? Yang Iza, Damia, Isaac, Amru. Kalau nota tunjuk tak? Kalau nota tulis. Coach tak ada bagi nota kat awak, tak boleh bagi print handout semua tak boleh. So kamu tulis sendiri. So Azharul, Iza, Damia, dengar ke tak in the first place? Faham tak? Kau nak saya ulang lagi sekali? Perlu saya ulang lagi sekali ke ataupun kamu faham? Okay, please kalau saya tanya faham ke tak, tolong respon boleh tak? Kalau tak saya tunggu tau, awak faham ke tak saya tunggu. Saya boleh je ajar straight je, awak faham tak faham, not my problem. Tapi saya bukan coach yang macam tu, saya nak betul-betul faham. Boleh Okay, dengar dah faham Okay, kalau awak tak dengar sebab line ke, sebab hujan ke, stop me. Terus type kat chat cakap coach saya tak dengar, boleh? Jangan tunggu saya tanya, faham ke tak? Coach saya tak dengar. Haru nak kena ulang balik, penat kau tu. Faham tak?
Boleh Okay. Jadi kalau katakanlah black main apa lah? Okay, G6. Apa best move untuk putih? E4, okay? Kita nak control E4. Now, orang yang main contoh nak F3 ke, bishop F4 ke, C4 kan, okay, yang main ni lah, selalu main ni, kan, noob atau main ni kan. Dia dua jenis orang je. Sama dia sangat terror, dia grandmaster ataupun dia tak faham langsung. Kau main lah apa pun aku nak main ni. Lepas tu dia main ni. Kau main lah apa pun aku nak main ni. Kau main lah apa pun aku nak main ni. Kasar, main lah apa aku nak main ni. Dia main London. Dia tak faham pun kenapa move tu dimainkan. Dia cuma main sebab coach saya cakap main move ni. So saya tak nak jadi macam tu. Saya nak terangkan setiap move ada sebab dia. Okay? Jadi kalau dia tak nak halang awak main E4, kena main E4. Itu best move. Tapi dekat sini kita nak cerita, disebabkan Black pun belajar main chess, dia akan cari best move. Dia akan cuba halang awak main E4 dengan main D5. Dan dia jaga petak ni. Boleh faham? Okay? Thank you so much. Thank you so much Azharul Izzah dengan Damia. Okay, thank you so much. Thank you Isaac. Okay, thank you so much. Okay, now, so idea quiz gambit bermula dengan C4. Nah, sebelum tu kita kena fahamkan dulu, kita dah tahu the Queen's Gambit sebab dia buka di bahagian Queen, Queen's Pawn Opening. Kenapa dia panggil, apa masuk Gambit tu? The word Gambit itself, Queen's Gambit. Gambit tu maksud dia apa? Boleh takrif tak? Takrifan Gambit tu maksud dia apa? Siapa tahu? Accepted tu kataan seterusnya. Gambit tu maksud dia apa? Gambit tu maksud dia apa? Kalau saya cakap perempuan, awak jawab Damia. Ya, Damia tu perempuan. Tapi perempuan maksud dia apa? Sama. Apa maksud Gambit tu? Perkataan Gambit tu maksud dia apa? Maksud dia apa? Dia ada makna. Dia bukan ambil petik perkataan random letak tu kan? Saya hampir tepat. Decline adalah perkataan seterusnya. Queen's Gambit decline. Kenapa awak sebut perkataan decline? What does it mean? Orang tanya maksud Gambit bukan maksud perkataan decline. Apa maksud perempuan? Widat awak jawab. Doesn't make any sense. Sikit lagi. Sacrifice material for development type tu kurang tepat. Kalau awak cakap sacrifice material for development, kenapa tak cakap Queen's sacrifice decline? Ataupun Queen's sacrifice accepted? Kenapa dia dua perkataan? Sacrifice dengan Gambit. Beza dia. Okay, tarifan tak tepat Kalau sacrifice material for development, kenapa tak guna sacrifice dia? Semua move strategik Damia. Mana ada move tak strategik? Ke awak main salah ni? Awak main jalan je, tak ada strategi. Semua move chess adalah strategik Betul dengan tak betul je. Tepat dengan tak. Opening yang kena buat sacrifice, kurang tepat. Katakan maksud apa? Okay, so kita ada dua kita boleh pilih makna dua sudut kan. Korang semua belajar macam student of knowledge kan, belajar agama kan. Kalau kita belajar agama, kita ada dua takrifan kan. Satu adalah takrifan bahasa, satu adalah takrifan syar'i kan, betul tak? Widat, tolong mute Widat. Kan, kalau takrifan kita selalu dua kan. Kalau contoh kita kata, apa maksud solat? Solat ada dua makna kan. Satu adalah dari sudut bahasa, maksudnya doa, puji-pujian. Satu, plural untuk solat adalah selawatan Nabi. Solat ada dua makna kan. Satu dari sudut bahasa, maksudnya pujian. Tapi kalau dari sudut syar'i, maksudnya solat lah. Pergerakan tertentu, buat tertentu, disertai dengan niat. Ada dua makna kan. Sudut bahasa dengan sudut spesifik pasal untuk topik yang kita nak bincang tu. Kan, macam saum maksudnya menahan diri. Tapi kalau saum puasa maksudnya menahan diri daripada makan dan minum. Dalam perkara batalkan puasa, terbit fajar yang terbenam matahari. Okay, so gambit ada daripada sudut bahasa, maksudnya gambeto. Dia daripada perkataan gambeto, maksudnya bentis. Bentis, kalau saya panggil bentis, tak tahu korang panggil apa. Perbuatan ni, bila kawan awak lari, awak ulur kaki, nak kasih dia jatuh.
perbuatan menghulur kaki tu adalah gambeto. Faham? Ke korang semua budak baik tak pernah buat benda tu? Saya cakap, awak tak dengar? Izzah dengar tak? Dengar. Okay, kalau daripada sudut maksud, daripada sudut bahasa, dia daripada bahasa Italian kot. Gambetto, ejaan yang asal dia. Ke dua T, gambetto ke gambetto, tak ingat. Okay. Gambetto tu maksud dia bentis. Ataupun apa bahasa Melayu lah, saya tahu bentis je. Kalau kawan nak lari, betul hulur kaki untuk jatuhkan dia. Perbuatan nak hulur kaki tu adalah gambetto, bentis dia. Sebab kaki dia pun timing lari. Kalau dia tak langgar kaki awak pun, dia akan nak jatuh lah sebab timing kaki dia lari. Faham? Asal usul dia perkataan tu dari sudut bahasa. Daripada sudut chess pula, gambit maksud dia awak memberi 1 ataupun 2 pawn untuk ganggu opponent awak punya development. Untuk ganggu opponent awak buat 3 benda. 1, control center. 2, development. 3, king safety. Awak halang dia buat salah satu daripada 3 ni. Ataupun awak halang dia buat 2, ataupun awak halang dia tak boleh buat 3-3. Boleh faham? Perlu saya ulang balik? Boleh faham? 1 ataupun 2 pawn. Okey, selama saya belajar 1 pawn adalah maksimum. Walaupun ada gambit yang bagi 2 pawn, ada gambit yang bagi 3 pawn. Contoh dia Hungarian gambit bagi 2 ataupun 3 pawn. Okey, tapi 1 pawn adalah maksimum. Kalau 3 pawn itu bukan gambit, itu blunder nama dia. Okey? Boleh faham? So perkataan gambit adalah memberi 1 pawn. Kita offer 1 free pawn. Okey, dengan tujuan menghalang ataupun mengganggu flow ataupun mengganggu rentak development opponent kita. Dan of course bantu kita punya development lah. Faham? It's all about timing. It's about tempo and timing. Okay. Nah, kenapa saya cakap yang cakap sacrifice tak tepat? Sacrifice berlaku dekat semua fasa permainan. Gambit opening sahaja. Gambit pada opening sahaja. Sacrifice berlaku pada semua fasa. Jadi, kalau kita look at Venn graph, siapa sini tahu Venn graph? Siapa sini tak tahu Venn graph? Angkat tangan. Tak tahu Venn graph, tak pernah dengar apa Venn graph. Okey, saya lukis sekejap Saya mengajar banyak lukis sebab nak kasih orang faham. Okey. Venn graph adalah macam ni. Kita lukis satu perkataan besar. Kita buat besar macam ni Okey. Kita semua adalah Muslim yang belajar agama. So saya tahu awak punya agama, awak punya pengetahuan lagi mantap daripada saya. So kita buat macam ni. Kita colourkan ni warna biru. Okey. Dan kita namakan ni adalah Muslim. Apa maksud Muslim? Apa maksud Muslim? Ini pun tak jawab. Tak tahu maksud Muslim apa? Apa maksud perkataan Muslim? Oh, okey. Orang Islam, okey. Muslim ada orang Islam. Orang yang kau jalan. Okay. Islam. Betul. Orang bukan Islam. Orang yang mempraktis Islam. Bukan, Islam adalah agama. Orang yang praktis Islam dia panggil Muslim. Islam. Okay? Bukan, Islam adalah agama. Orang yang praktis Islam dipanggil Muslim. Okay? Don't make me repeat myself, please. Kat sini kita letak mukmin. Bukan nama orang, bukan nama boyfriend awak, tapi nama gelaran. Okay. Macam ni. Venn graph adalah macam ni. Okay. Seorang yang Muslim, warna biru, belum tentu dia mukmin, warna kuning. Betul tak? Setuju tak dengan statement tu? Setuju tak? Semua orang Islam belum tentu dia mukmin. Betul tak? Tu fikir balik. Turunlah tangan tu. Kenapa angkat lagi? Kan? Semua orang Islam belum tentu mukmin. Belum tentu dia betul-betul mukmin yang beriman betul. Ada kawan kita Islam tapi tak sembahyang, tapi dia Muslim. Ada kawan kita yang Islam tapi tak puasa, tapi dia Muslim. Betul tak? Setuju tak? Siapa tak setuju? Tapi semua orang mukmin confirm dia Islam, confirm dia Muslim.
Semua orang yang mukmin, Allah panggil ya allazina amanu, orang beriman. Orang beriman ni confirm dia muslim. Mustahil dia beriman tapi dia kafir. Dia bercanggah, betul tak? Kalau dia mukmin, dia mesti muslim. Kalau dia muslim, belum tentu dia mukmin. Kan? Betul tak? Kan? Setuju kan? Logik kan? Ini adalah Venn graph. Kita tukar. Ini adalah sacrifice. Ini adalah gambit. Okay? Semua gambit adalah sacrifice. Adalah satu bentuk sacrifice. Tapi tak semua sacrifice tu adalah gambit. Faham? Boleh faham? Boleh faham? Senang kan? Senang ya sebenarnya. Tak faham? Okey. Kalau kita kata gambit, gambit confirm awak sacrifice sesuatu. Tapi bila kita kata sacrifice, belum tentu ia gambit. Contoh, awak sacrifice rook. Adakah orang kata ini rook gambit? Ada tak? Tak ada. Kalau rook sacrifice. Tapi kalau bagi pawn, mungkin itu gambit. Contoh queen's gambit. Kita bagi satu pawn. Okay. Kalau kita main queen's gambit dalam posisi ni. Okay. Majority orang yang belajar chess, dia tak kata white sacrifice a pawn. Tak. Dia tak cakap sacrifice. Dia kata white gambit a pawn. Tapi kan ni sacrifice bagi free. Betul tak? Jadi kesemua gambit, confirm ianya adalah satu sacrifice. Tapi tak semua sacrifice tu adalah gambit. Sacrifice adalah satu topik besar. Gambit adalah benda kecil. Tu macam Islam tadi. Semua orang mukmin confirm dia Muslim. Tak semua Muslim dia mukmin. Betul tak? Kan? Sama macam sacrifice. Tak semua gambit confirm adalah satu bentuk sacrifice. Tapi tak semua sacrifice tu adalah gambit. Ada kita sacrifice queen, ada sacrifice knight, bukan gambit. Ada sacrifice king, bukan gambit. Itu Belanda. Bagi checkmate, betul tak? Kan? Boleh faham? Faham kan? Okey, baru move kedua. Okey, jadi ini adalah queen's gambit. Kita bagi satu pawn dengan tujuan nak ganggu dia punya perentak opening dia. So, sepatutnya macam ni. Aku control center, kau control center. Aku keluarkan knight, kau keluarkan knight. Aku keluarkan bishop, kau keluarkan bishop. Rentak yang sama. Kan? Center, center. Knight, knight. Bishop, bishop. Castle, castle. Betul tak? Setiap orang akan buat benda yang sama. Antara tiga benda. Iaitu control center, rapid development dengan king safety. Betul tak? Amru turun tangan Amru. Saya tak tahu kenapa buat tangan. Garu ketiak ke? Cukup lah garu ketiak tu. Boleh faham? Setiap gerakan tu ada rentak dia. Dapat aku control center, kau pun control center. Aku keluarkan naik, kau pun keluarkan naik. Macam cerita piramid tu. RM1 tu aku, RM1 tu engkau. RM2 tu aku, RM2 tu engkau. Center tu aku, center tu engkau. Naik tu aku, naik tu engkau. Bishop tu aku, bishop tu engkau. Ataupun center tu aku, center tu engkau. Development tu aku, development tu engkau. Development tu aku, development tu engkau. Sepatutnya rentak yang sama. Walaupun buah yang berbeza. Contoh macam ni. Center untuk aku, center untuk engkau. Development untuk aku, development untuk engkau. Kan? Center untuk aku, development untuk engkau. Tak kisah, asalkan dia buat tiga benda tu. Iaitu control center, rapid development dengan king safety. Dia mesti rentak pergerakan, mesti ambil salah satu bertiga ni. Faham? Boleh faham tak? Boleh kan? Faham kan? Faham kan? Okay. Tapi bila kita main C4, dia macam, wait, aku nak develop knight tapi ada free pawn lah. Macam sedap. Macam sedap bro, free pawn. Okay, tu rentak dia terganggu. Dia nak develop tapi macam nak control center, nak develop tapi macam free pawn macam sedap. Okay, kita ganggu. Now, ini bukan sacrifice believe it or not, ini bukan sacrifice langsung. Ini bukan gambit yang sebenar. Queen's gambit bukan gambit yang sebenar. Sebab apa? Kalau dia makan, kita boleh dapat balik pawn ni dengan check. Walaupun ni bukan gerakan yang betul. Okey, tapi tujuan kita gerak sini sebab bila pawn dia makan, pawn dia dah tak tengok center. Dia dah tak kurang satu pawn di center. Maka kita ada dua center pawn. Itu antara tujuan dia. Boleh faham?
Boleh faham? Okay, now. Dia tak nak sentuh dia makan. Kalau dia makan, bermakna dia accept. Maknanya kita akan pergi ke sini. Kita akan pergi ke sini, kita akan turun, pergi sini. Iaitu dia pergi ke accepted. Okay, kita tak nak belajar ni, kita belajar decline. Kita belajar ni, tapi kita tak pergi sini, kita pergi sini. Kita pergi yang decline, ada banyak variation, kita belajar yang exchange. So, ni pergerakan yang kita tengah belajar. Boleh faham? Boleh Boleh Okay, apa maksud decline? What does decline means? Tolak, menolak, reject. Okay, sebenarnya reject. Macam lelaki ngorak awak dah awak cakap sorry lah, saya dah berpunya, awak reject dia, awak decline dia punya ajakan untuk couple. Itu maksud decline. Faham? Okay? Ui, Izzah cakap cepat aja faham. Okay? Mana kalau lelaki nak ngorak awak, sorry saya couple ni haram bro. Awak reject dia. Itu adalah decline. You decline dia punya ajakan dia untuk couple. Ataupun jom bro taruh rumah aku. Kak datang rumah aku kak, aku makan makan dia. Sorry lah, hujung minggu ni aku nak baca Quran lah. Awak decline invitation dia. Okay? So decline maknanya kita reject. Tak nak. Dia reject pun ni. Nope. Aku tak nak free pon kau. Aku ada harga diri lah bro. Aku tak nak. So dia ada 3 cara nak defend. Sekejap. 3 ke? 1, 2, 3. Yang masuk akal lah. 1, 2, 3. Lagi tak cara? 4. Ada 4 cara. Okay? Ada 4 cara. Bishop ke sini tak masuk akal langsung. Kenapa? Bishop E6 tak masuk akal. Kalau dia main Bishop E6, dia tak pandai sangat main chess. Kenapa? Why do I say that? Exactly. Bagus Izzah. Very strong. Very good. Dia Sebab halang halang pun daripada ke depan. Okay? Dah Izzah dah jawab dah. Okay? Sebab dia halang pawn ni gerak ke depan. So Bishop E6 doesn't make any sense. Okay? Now C6 adalah apa kita panggil Slav. S-L-A-V. Slav. Okay? Slav defense which kita tak nak sentuh. Okay? Now, knight sini is a slight inaccuracy. Satu kesilapan kecil. Kenapa? Satu kesilapan kecil. Kenapa? Anybody? Anybody? Dia kesilapan kecil. Nampak macam betul lah. Development kot kau cakap. Sebenarnya tak tepat. Kenapa bro insist? Anyone? Awak tahu kalau tak tahu pun adalah jawapan. Berkata tidak tahu pun adalah sebahagian daripada ilmu. Okay, knight F6 adalah slight inaccuracy. Dia boleh pergi, mana pergi G4? Makan lah free. Slight inaccuracy maksudnya kesilapan kecil untuk hitam. Kalau dia boleh pergi E4 dengan selamat, ianya bagus untuk hitam. Tapi ini kesilapan kecil untuk hitam. Kenapa? Sebab hitam akan hilang salah satu. Hitam akan hilang space, okay, ruang. Ataupun hitam akan hilang tempo, masa. Ataupun hitam akan hilang material. Buah lah, material tu buah lah. Okay. Apa maksud saya? Bila dia makan, kalau kita makan balik dengan queen, okay, maka putih boleh main knight C3 dan develop dengan tempo. Sepatutnya bila kita main knight C3, hitam nak main knight C6, betul tak? Ingat tak kau cakap tempo tadi? Kau go to center, aku go to center. Kau keluarkan knight, aku keluarkan knight. Ingat tak? Tapi black tak boleh buat tu sebab queen kena serang. Dia terpaksa gerak queen 2 kali. Maka putih menang tempo. Boleh faham? Okay? Kita patah balik. Kalau kawan tu makan dengan knight pula, knight kat center bro, kuat. Very good. Tapi masalahnya kita ada, knight dia tak jaga petak ni dah, kita ada E4. Dan kita dapat center yang kita idam-idamkan daripada mula-mula tadi kita nak E4 dengan D4, kita dapat center. Dan center ni mengawal banyak sangat petak, knight ni terpaksa lari dan hitam tak ada center, tak ada petak di center untuk buah-buah dia.
maka hitam hilang space. Tadi dia hilang, bila dia makan queen, dia hilang tempo. Dia hilang tempo sebab kita ada knight C3. Okay? Kalau dia makan dengan knight, dia hilang space. Sebab kita ada main E4 dan kita ada ruang yang banyak di petak di bahagian tengah. Okay? Kalau dia tak makan balik. Dia terpaksa main let's say macam ni. Dan kita menang 1 point. Kita menang 1 point. Sebab tadi kita makan, dia tak makan balik. Jadi, apa-apa yang hitam buat, hitam akan hilang sesuatu. Hanya kerana dia main dengan automatic move, dia main knight F6. Maka knight F6 is not a good move. Faham? Okay. Jadi ada satu lagi move yang jarang dimainkan, iaitu knight C6. Ini jarang dimainkan, tapi ada dimainkan. Okay. Cuma saya tak pernah nampak lagi dah. Orang tak pernah pakai ni lawan saya. Idea dia adalah, bila dia makan, kawan ni makan, dia tak boleh menang tempo dengan knight C6. Sebab apa? Sebab pawn ni diserang. Jadi dia makan dia balik. Boleh? Boleh? Simple Okay. Disebabkan C4 ni nampak macam sangat bagus, makan is a different opening, C6 is a different opening. Ni doesn't make any sense. Ni pun dah kat kita tunjuk, black tak bagus, maka black hanya ada option dekat E6. Tujuan E6 lah dia tengah bertahan dekat atas petak E5. Jadi kita sekarang faham pergaduhan berlaku di atas petak E5, D5 dengan C4. Ni 3 petak ni akan jadi rebutan. Boleh faham? Okay, sebab tu dia main E6. Sebab dia tunjuk option ada. Nah, E6 ada satu kelemahan, okay, iaitu bishop tak boleh keluar. Okay, kita tahu kita tengah serang kawan ni, jadi kita tambah serangan dengan main knight C3. Kita serang kawan ni, D5 sekarang diserang. Okay, D5 sedang diserang oleh knight, maka hitam akan pertahankan D5 dengan main knight C6, knight F6. Okay. Nah, satu tips yang saya boleh bagi adalah knight ni ibarat tali tau. Kalau sebelah sini keluar, sebelah sini keluar. Kalau sebelah sini keluar, sebelah sini keluar. Okay, kalau ni yang merah ni keluar, yang merah ni keluar. Kalau hijau ni keluar, hijau ni keluar. Dia macam tali. Dia macam ada kaitan sikit. Sebab apa? Sebab yang hijau ni, dia kawal petak yang sama. Yang merah ni dia kawal petak yang sama. Jadi, knight ni semua tengah bergaduh nak kawal petak tengah tu. Faham? Ni apa yang pemain chess yang serius nampak lah. Pergaduhan, rebut petak. Okay? So, knight keluar sini, knight keluar sini. Okay? Boleh? Nah, dekat sini ada banyak cabang. Sini cabang dia banyak. Bloomfield lah, apa, Oxford, apa tah nama variation. Macam-macam variation. Ada bishop, G5 ada, E3 ada, G3 ada, knight F3 ada. Macam-macam lah idea. Manusia kan apa kreatif. Tapi kat sini coach nak ajar apa yang dia panggil exchange variation. Okay, exchange variation dinamakan exchange. Queen's Gambit, kita dah faham Queen's, kenapa ada perkataan Queen kat opening ni. Kita dah faham kenapa ada perkataan Gambit. Kita dah faham kenapa ada perkataan Decline. Sekarang kenapa dia ada perkataan exchange? Sebab kita exchange pawn. This is why we exchange the pawn. Okay, makan dengan knight kita ada E4 sama macam tadi. Makan dengan Queen, dia memang tak ada. Tak payah tanya saya dah. Tak payah tanya saya nak buat apa. Okay, makan dengan pawn adalah satu move yang paling tepat, iaitu dia pastikan dia ada kawalan dekat petak tengah. Okay, boleh? Nah, kita macam bantu dia sikit dengan bagi dia keluar bishop. Bishop tadi tak boleh kan? Tadi kan bishop dia terhalang dengan pawn. Sekarang bila kita makan, tiba-tiba kita lepaskan bishop tu. Adakah betul? Kita tengok kejap lagi. Okay? Selepas kita makan, kita nak tetap serang kawan ni. Kita nak tekan D5 tau. Putih nak tengok D5 tu. Macam nak makan lah D5 tu. Jadi kita nak serang D5 lagi. Macam nak serang D5 lagi? How do we attack D5 again? Siapa ada idea? Let's see siapa yang kreatif kat sini. Without googling, tanpa Google dan berlaku jujur, try fikir sendiri. Macam nak serang D5?
Kita nak serang ni. Sebab naik dengan serang. Kita nak serang D5 lagi. Kalau D5 ni mati, D5 ni tumbang, kita ada E4. Macam mana nak serang kawan ni lagi? Siapa boleh cari jawapan? Tanpa bantuan Google, tanpa bantuan enjin, tanpa bantuan kawan sebelah, tanpa bantuan buku. Boleh? Ada yang boleh? Bishop G5. G5, kenapa Bishop G5? Kita pin dia punya knight. Okay, very good. Dia ada dua cara nak serang D5. Satu adalah G3. Dengan idea Bishop G2, serang ni. The other one is Bishop G5, which is what we will study. Okay. Bishop G5 kita serang D5 dengan cara kita attack penjaga D5. Okay, dalam chess dia ada dua cara menyerang. Satu, kita serang directly. Mute yourself please. Okay, dalam chess kita ada dua cara nak menyerang. Satu, kita directly serang kepada buah nak serang tu. Nombor dua, kita serang penjaga dia. Okay, boleh? Tolong mute Salahuddin. Thank you. Okay, now kita tak boleh direct. Kita kalau G3, Bishop G2 directly serang D5. Bishop G5 indirectly. Kita serang penjaga dia. Okay? Boleh? Nah, disebabkan penjaga dia diserang, okay, kita nak, tapi dia ada queen jaga kan? Dia nak pastikan kalau makan, queen tak payah makan. Queen kekal jaga. Okay, queen kekal jaga. Dia dua move kat sini. Satu bishop sini. Satu bishop sini. Okay? Kalau dia main let's say ni, dan kita makan lah. Dia makan queen, kita makan ni kan. Dia terpaksa makan kan ni. So, buruk pawn dia. Kita menang lah sikit. Maknanya kita serang pawn ni. Serang king side dia. Okay? Nah, bishop G5. Nah, ada satu trik kat sini. Move yang paling masuk akal adalah bishop E7. Okay? Paling masuk akal. Sebab apa? Kalau kita makan, dia makan dengan bishop. Queen kekal jaga D5. Ada faham? Dia ada satu lagi cara nak jaga indirectly, iaitu dia jaga dengan knight B D7. Dia jaga indirectly. Nah, dekat sini, masa tunjuk line ni, certain people akan cakap, bukan pawn ni free ke? Kan tujuan kita P nak makan pawn ni. Tapi dia tak free Dia tak free, saya malah nak tanya, saya tunjuk je. Sebab dia boleh makan je. Makan je. Lepas tu dia buat-buat, queen aku, aduh, ya Allah, queen aku. Lepas tu kita makan kan? Lepas tu oh no, my queen, call the ambulance, but not for me. Sebab bishop G4 check. Your king suddenly kena attack dengan check. There's no way to block the check, melainkan guna queen. Okay, dan dia makan queen dengan check. You have to take back dia, lepas tu dia makan. Dan suddenly kita kira, 1, 2, 3, 1, 2. Mana pergi buah awak tadi? What happened to your minor piece? Dia hilang sebab awak makan knight take D5 tadi. Awak bagi free piece. Boleh tangkap? Kalau nak saya ulang bagi tahu. Okay. Jadi kalau kita patah balik. Apa benda tu Damia? Hentak kepala dekat keyboard ke? Susah sangat ke sampai hentak kepala keyboard? Okay. Patah balik. Kalau dia main macam ni, kita akan masuk kepada line yang lebih kurang sama. Dia akan sambung balik kat posisi yang sama kita akan belajar. Okay. Lepas dia main ni, kita akan main E3. Ataupun knight F3. Okay. Tapi kat sini kita nak belajar, dia main bishop E7. Dekat sini, kita belajar dia main bishop E7. Tertekan lagi. Susah sangat ke main chess ni? Tertekan dengan kehidupan. Aduh, kesiannya korang. Okay. Boleh tangkap setakat ni semua move. Kita dah sampai move ke 6. Saya terangkan setiap move, saya terangkan kenapa. Okay. Nah, bishop E7, tujuan tadi aku cakap nak unpin. Okay, dekat sini kita dah keluarkan bishop. Bishop dah keluar dengan selamat. Pergilah anakku bersama-sama dengan kasih dan rahmat Tuhan. Kita tutup dengan E3. Kalau bishop dah tak keluar, kita terus main E3, bishop ni nak buat apa? Duduk kat rumah, macam biawak hidup, dia tak keluar buat kerja. Jadi kita keluarkan bishop dulu. Selepas kita keluarkan bishop, baru kita tutup pintu dulu. Boleh faham? Okay. Nah, dekat sini yang coach cakap, masa mula-mula quiz gambit tadi, kalau kita dibenarkan patah balik, masa dia main E6, okay, dia halang bishop ni keluar. Betul? Kemudian, bila kita main open yang kita belajar, kita bantu dia dengan buka pintu. Bantu dia buka pintu. Sekarang bishop dia boleh keluar. Okay?
Kemudian kita main macam ni. Bishop G5. Betul. Bishop E7, E3. Betul setakat ni Nah soalan. Boleh keluar bishop ni? What do you think? Dekat sini ada dua je move yang masuk akal. Satu je masuk akal. Satu tambah dua. Satu. Dua. Boleh tahu black main bishop F5? Jawapan dia tak boleh Bishop F5 tidak boleh dimainkan. Nampak macam simple developing move? Simple developing move kan? Dia keluarkan buah kan? Sorry, salah. Kat sini. Bishop F5 kan? Dia keluarkan buah kan? Betul? Okay, tapi kat sini hitam kalah. Okay, hitam kalah. Dengan kita boleh makan knight ni dulu. Remove defender. Bila dah makan, kita ada queen B3. Sekarang kita serang ni. You cannot save both. Boleh? Okay, jadi dekat sini kita boleh faham yang bishop ni tak boleh keluar. Walaupun kita tolong dia buka pintu, dia tak boleh keluar. Sebab apa? Dia kena kekal jaga sini. Okay, dia kena pastikan jaga ni dua ni tengah masih weakness lagi. Sebab ingat idea kita serang dekat D5. Jadi black ada satu cara yang bagus main adalah C5 lah. Tapi ni sangat-sangat agresif, jarang nampak. Okay, tapi C5 antara best move. Okay. Nah, kalau dia opening dia teori dia akan main C6. Sebab apa? Dia defend pawn ni. Sekarang black ancam untuk main bishop F5. Contoh kata kita main H3, loleh-loleh kan. Dia boleh main bishop F5. Sebab queen sini, ini dah dijaga oleh pawn ni. Jadi dia boleh defend pawn ni saja dengan let's say main queen sini ke. Mungkin tak. Ataupun queen sini ke. Dia jaga pawn ni. Dia tak perlu risaukan pawn ni dah. Sebab dah ada pawn jaga. Itu tujuan dia main C6. Ada faham? Tujuan dia main C6. Boleh faham Setiap satu move saya terangkan ni. Setiap satu move ada sebab kenapa. Okay. Kalau saya lepas ni kalau main, saya tak nak awak beritahu orang, oh sebab Coach Justin cakap kena jalan macam ni. No. Kalau kau cakap itu siap kau. Okay. Setiap move saya terangkan kenapa. Jadi awak faham kenapa move tu dimainkan. Bukan suka-suka. Jadi dekat sini dia ancam untuk keluarkan bishop dia ke sini. Jadi kita dah faham. Oh dia nak keluarkan bishop dia. Jangan kasih dia keluarkan bishop. Okay. Kita ada dua cara. Bishop sini dengan queen sini. Dua-dua melihat square ni. Okay. Boleh? Nah, saya cadangkan queen C2. Okay, kita jaga petak ni. Boleh? Boleh? Jadi, hitam akan turunkan development, dia ada dua. Satu castle, satu keluarkan knight ni sebab bishop tak ada petak yang bagus. Jadi, dia keluarkan knight dulu, knight BD7. Okay. Dan kita keluarkan bishop, kita bishop D3. Ada battery melihat ke arah H7. Boleh ingat? Siapa ambil nota tu, kalau perlukan saya ulang, bagi tu saya akan ulang. Boleh Boleh okay. Dan kat sini hitam, teruskan development dia dengan castle. Simple move. Okay, nah, siapa kat sini yang perasan ada satu benda pelik dekat kedudukan putih? Ada benda yang pelik sikit. Apa dia? Putih ke hitam? Putih. Ada kepelikan dekat posisi putih. Apa dia? Tak boleh kasih lagi. Ya, Izzah betul. Izzah ni kuat sebenarnya ni. Knight tak keluar lagi. Okay. Knight tak keluar lagi. Kita, semua gerakan kita delay knight ni keluar. Salah seorang student saya daripada saya cerita pun ni dia tanya, kenapa tak keluarkan knight? Saya kata nanti dulu. Lepas tu bila gerakan saya, kenapa tak keluarkan knight? Nanti dulu. So knight ni kita tak keluarkan. Memang kita lambat keluarkan. Kita delay. Kenapa? Why do we delay? Siapa tahu jawapan? Siapa boleh teka? Teka jawapan tak apa? Dia fokus atas Sebab dia? fokus atas menyerang je.
So what does that mean? Cuba elaborate sikit, cuba macam terangkan apa maksud dia menyerang kalau dia tak keluar. Kalau teka kita teka logik lah, janganlah main cakap je, oh sebab Knight ni handsome. Apa kaitan? Kalau Knight tu gemuk. Apa tak, jawapan tak masuk akal. Jawapan tu kena selari dengan apa awak dah belajar. Kalau boleh teka. Knight tak keluar lagi. Dia 3 tempat nak keluarkan. Kita tak keluarkan dia. Sekarang baru kita nak keluarkan dia. Kenapa? Siapa tahu? Siapa boleh teka? Tanpa Google, tanpa tanya orang. Teka. Kenapa? Dia ada sebab dia. Dia ada sebab yang sangat kukuh. Sangat kukuh. Okay, dia tak susah pun. Sebenarnya tak susah. Cuma mungkin kita tak biasa, tapi kita tak tahu. Jadi kita jadi susah. Siapa boleh teka? Titit. Dah, tak jawapan. Sebab dia fokus atas menyerang pawn. Which pawn? Which pawn? Kalau kita develop, kita commit berdasarkan sukat. Betul. Kenapa kita tak develop? Itu soalan dia. Betul. Kalau kita develop, kita commit berdasarkan sukat. Betul. Kenapa tak nak commit berdasarkan sukat? What's the problem with that? Apa masalah kalau dia commit berdasarkan sukat? Sebab dia fokus atas menyerang pawn. Which pawn? Awak cerita pasal pawn apa? Salahuddin. Siapa boleh teka? Sekejap, minum sekejap. Kalau kenapa apa kaitan dia tak keluar dengan nak pergi A7? What does that mean? Masa depan the other knight move is better. What does that mean? Okay. Nah, kita delay knight ni dia keluarkan delay sebab kita ada concrete reason kenapa kita delay, okay? Dekat sini percaya ataupun tidak, white ada dua strategi, dua long term planning lah ataupun strategi perkataan pendek kan. Strategi yang jangka masa panjang yang kalau dia boleh buat, dia boleh dapat satu posisi yang sangat bagus. Okay, dan dia ada kaitan dengan menyerang. Okay, boleh? Okay, now bear with me ya. Ini last bahagian opening tau before kita habiskan kelas tau. Minggu depan saya takkan ulang lagi. Okay, saya takkan ulang lagi. Okay, sebab ajar opening ni penat. Saya nak ajar sekali saja dan it's your responsibility to ingat, it's your responsibility untuk tulis. Okay, now knight tak keluar because kita ada dua plan. Bergantung pada knight tu pergi sini ataupun knight tu pergi sini. Okay, kita ada dua plan. Plan pertama adalah apa yang kita panggil minority attack. Minority attack. Let me type it for you. Minority attack. Okay, kita nak buat apa dia panggil minority attack. Please don't interrupt me, okay? It's time for me to explain. Now, minority attack daripada dua perkataan minor dengan attack. Kita semua tahu maksud attack itu apa? Ialah menyerang, okay? Menjadi agresif, okay? Menekan pihak lawan sehingga kita dapat sesuatu. Itu maksud attack. Minority daripada kata minor yang maksud dia sikit, kecil. Okay, sikit, kecil. Apa lagi? Rendah, pendek. Bila kita kata he is a minor ataupun she is a minor, maksud dia umurnya kecil lagi, bawah 18. Okay? Faham? Damia is a minor. She cannot vote yet. Maknanya Damia masih budak kecil, dia tak boleh pergi mengundi. Faham? Boleh? Ataupun Amru is a minor. He cannot marry that girl. Amru masih budak kecil, minor, umur kecil, tak boleh kahwin lagi. Faham? Jadi, apa kat mana minor tu? Okay, let's see. Okay, I'm going to explain one by one. Okay, apabila kita buat minority attack, kita nak naik tu berada di sini. Kita nak naik tu ada kat sini.
Okay, so kita gerakkan knight F3. Okay, kita gerakkan kita gerak knight F3. Okay. Sekejap, ingat balik. Rook E8, okay, dah kami rook E8 sebab ni dia nak control center kan. Okay. Rook E8 ni adalah satu plan untuk keluarkan bishop ni. Percaya tu pun tak? Rook E8 adalah satu perancangan untuk keluarkan bishop ni. Plan ni nak buat benda ni. Okay. Harap korang dapat tengok banyak arrow dia tau. Rook E8, dia nak main knight ke sini, pawn ke sini, bishop ke sini, knight ke sini, lepas tu bishop ke sini. Okay, coach letak atas papan coach gerakan secara melulu tau, nak tunjuk hitam punya move tau. Dia nak buat ni. Okay, dia nak buat ni. Nak main knight sini, pawn sini, knight sini, lepas tu bishop sini. Dia nak buat benda tu. Nampak? Boleh faham? Itu tujuan dia. Sebab apa dia buat tujuan dia? Sebab dalam banyak-banyak buah putih, ini dua adalah bateri yang melihat ke arah king dia. Dia tak suka. Dia nak neutralize kan ataupun matikan bishop tu. Ini perancangan dia. Satu perancangan yang agak panjang. Kalau tengok coach jalankan pun penat. Pegang mouse pun penat. Okay, jadi kita ada banyak masa. Okay, kita ada banyak masa. Macam coach cakap tadi, kita main knight F3, kita nak buat plan nama dia minority attack. Okay, minority attack berlaku macam ni. Knight F3, okay, dia main rook E8, lepas tu kita di sebelah rook tengok king, kita kena castle. Okay, dia buat plan dia knight sini. Dia nak buat plan dia tadi, ingat knight sini, pawn sini, bishop sini, knight sini. Dia nak matikan bishop ni, okay. Now kita mulakan minority attack. Okay, now kita dah tunjuk kat mana perkataan minor tu kecil dekat mana. Dia dekat sini. 2 pawn lawan 3 pawn. Okay, 2 pawn lawan 3 pawn. Some say, ada orang kata dia ambil semua queen side. Maknanya 4 pawn lawan 3 pawn. Sama je. Tetap sikit. 1, 2, 3 pawn lawan 4 pawn. Sama. Tetap sikit. So, coach buang ni, coach buang ni. So, 2 lawan 3. Okay. Kita nak buat apa? Okay, katakanlah kita, macam kita buat macam tadi. Kita nak buat apa ni? Kita nak main B4. Lepas tu kita pergi sini, kita main A4, pergi sini, kita main A5. Kita nak buat benda ni. Ini nama minority attack. 2 menyerbu masuk. Serang 3 orang. Dia tak kira kau sikit ke, kau besar ke, kau ramai kau sikit ke, aku tak kira. 2 ekor aku nak serang ke depan. Memang level berani, ala-ala kalik awalik level ni, berani. Okay. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak create kelemahan. Jika hitam tak buat apa, kata hitam macam ni. Dia buat tak tahu, okay. Kita nak buat makan pawn ni dan hey presto, kita ada satu kelemahan. Rook datang sini, queen ke tepi sikit, rook naik, rook pergi sini, queen pergi sini dan semua mak nenek kita ada attack pawn ni. Kalau tak dapat attack pun, kita mungkin akan alihkan pawn ni dan kita letak knight ni dekat sini. Kita ada benda kita nak buat, iaitu serang kawan ni dan letak satu buah dekat sini. Boleh faham? Boleh faham ke tak minority attack? Okay. Now soalan, kenapa kita kata knight dekat F3? Betul, tadi kau cakap kan, kalau nak minority attack, knight kena duduk di F3. Nah, kenapa? Sebab dekat F3, dia boleh lompat dekat E5 dan dia serang benda yang nak serang tadi. Boleh faham? Kalau dia dekat E2, macam mana nak pergi serang C6? Kan panjang perjalanan dia. Betul tak? Jadi awak faham kenapa bila minority attack kita main knight F3? Boleh faham? Kan banyak kan? Okey, pandai Okey. Kita dah faham, coach dah terangkan minority attack. Okey, bila knight F3 nak pergi knight E5, kita tolong serang kawan ni dengan bantuan pawn kat sini. Macam mana nak buat minority attack yang betul? Okey, dia ada 2 cara kat sini. 2 cara yang diterima. Cara sekarang moden yang coach tengok, dia orang main rook A, B1. Tujuan dia nak tolak. Kenapa tak pakai rook ni coach? Sebab kan kita cakap tadi nak serang kawan ni. Rook ni kan pergi sini. Kalau kita pakai rook ni, lepas tu kita tolak. Lepas tu nak rook ni siapa nak duduk sini? Rook ni tak boleh lompat. Kena alih balik. Betul tak? Kan rugi. So kita pakai rook ini. Boleh faham? Okay. Nak katakanlah hitam saja nak bawa sakit hati, dia main A5. Awak tak nak main B4 sebab ada pawn, ada bishop. Jangan sengal jangan tak nampak Okay, kita boleh main A3.
Okay. So kita sambung teori sikit. Kalau main knight e4, kita makan tak? Ataupun adakah kita patah balik? Mana satu? Tapi ingat good black bishop. Ini adalah black bishop sebab dia pawn center pawn sama warna dia tak boleh patah balik, dia tak ada ruang yang banyak, jadi kita makan. Boleh ingat? Okay, bishop makan, queen makan dan kita sambung dengan b4. Katakanlah dia makan sebab dia nak open file, suka hati kau lah, ambil lah, kau lah paling terror dalam dunia. Dia main knight g6 ataupun knight e6, okay, nak sambung plan dia, okay. Contoh sini lah, dia main tak boleh sebab t free pawn. Dia main sini katakan, nak improve knight dia dan kita main b5. Dan tada! Kita dah dapat minority attack. Kalau tak buat apa, main sini katakan, kita makan dan kita ada benda nak serang. Kalau dia makan, macam ni coach, dia makan. Dia makan, kita makan dengan handsome. Sebab apa? Sekarang inilah weakness yang kita nak serang. In fact, kalau dia makan ni, kita boleh makan ni. Makan ni dulu. D5 jadi weakness. Boleh faham? Okay, cool. Nah, itu apa yang dipanggil minority attack. Okay, kalau tak makan, kita akan makan, kita letak knight kat D5 dan kita serang kawan ni macam tak ada hari esok. Kita menang pawn tu, satu pun dah cukup untuk menang game. Okay? Boleh? Nah, kita patah balik kepada kita knight development. Kita tahu knight F3 dia bersambungan dengan apa kita panggil minority attack. Macam apa kalau pergi knight sini? Okay, kalau pergi naik sini, apa beza dia? Pawn F boleh gerak ke depan, kita boleh buat center break. Nama plan tu adalah center break yang difamouskan ataupun dipopularkan oleh seorang juara dunia bernama Mikhail Botvinnik. Dia punya main macam ni. Kalau nak BD7, katakanlah main rook A, kita castle. Okay, apa nak buat? Kata macam ni kan. Okay. Kita nak main F3 dengan E4. Sebab tu knight tak boleh duduk kat sini. Kalau knight tu dekat sini, macam mana nak main F3 kak? Okay, kita main F3. Kemudian pada waktu yang sesuai, knight kita boleh pergi ke sini untuk tolong tengok E4. Okay, knight dekat sini pun juga boleh bantu kawal pawn ni. Okay, antara center break dengan minority attack, mana yang paling famous dilakukan? Cuba teka. Cuba teka. Yang mana yang famous dilakukan? Okay, yang famous dilakukan, nampak tak ada orang jawab, mungkin korang dah penat. Yang famous dilakukan adalah minority attack. Center break ni jarang berlaku. Kenapa? Sebab center break ada risiko. Katakanlah kita main lololeh. Apa nak buat tadi? Lupa dah. Di sini kan? Okay. Okay. Katakan main center break Okay. Nah, bila center break berlaku satu, ni tak boleh buat sebab ni free. Dia makan, lepas tu dia makan ni kan? Dah nampak risiko dia. Nombor dua, kalau lah berlaku, nak katakanlah dia main, macam ni kan? Okay. Kita tolak ni kan? Okay. Katakanlah berlaku macam ni, hitam actually ada counter attack C5. Kenapa C5 ada? Sebab sekarang kalau kita makan, nampak tak sekarang kita dark square dah lemah sebab kita tolak F3. Jadi F3 ni datang dengan risiko. Boleh faham? Tapi chess adalah satu permainan yang berisiko. High risk, high gain. Kamu ambil risiko yang besar, kamu akan dapat pulangan yang besar. Tapi kalah pun kalah yang besar. Boleh faham? Jadi dua plan. Satu, kita buat minority attack dengan letak knight F3. Knight F3, kita tolak dua pawn ni. Kita tolak pawn ni, knight F3. Sini, tolak sini dan knight E5. Okay, kedua adalah knight sini, castle F3, E4. Ada dua plan dalam position ni. Okay, before saya bagi kelas, saya waktu nama kedudukan pawn ni, satu yang pawn macam ni. Pawn macam ni. Okay, kedudukan ni. Ini dipanggil Carlsbad structure. Saya rasa saya kena type kot. Kata orang salah je Carlsberg pula. Carlsbad structure. Kedudukan pawn yang awak nampak ni, nama dia Carlsbad structure. Warna tidak penting. Okay, coach akan buka satu papan baru just to show you. Okay. Kedudukan pawn yang sama boleh berlaku tapi color terbalik. Okay. Mana dia? Tak ada pun. Mana? Bukan dah coach tekan tadi? Ni.
Okay, settle. Okay. Okay. Pawn yang sama tapi kedudukan yang terbalik. Okay. Terus tunjuk je awak je. Sebelum kita habiskan kelas. Okay. E4, C6, D4, D5. Okay. Nampak? Lepas tu makan sini, 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 sini. Lepas tu sini, 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 makan sini. Castle. Okay. Nah, kita dapat kedudukan pawn yang sama tau, tapi terbalik. Sekarang nampak tak? Dekat bahagian queen side, ada 2 pawn lawan 3 pawn. Lepas terbalik kan Kan sama macam kedudukan tadi, cuma dia macam cermin, terbalik. So kat sini, black boleh buat mana attack? Kat sini, 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 sini. Boleh buat kalau nak. Okay, yang penting bukan opening tu sahaja, tapi kena tengok kedudukan pawn tu. Hari ni kita belajar, nama dia Carlsbad Structure. Ada faham? Siapa ada soalan? Kan sama kan? Cuma terbalik. Warna terbalik, tapi kedudukan pawn yang sama. Jadi kalau kedudukan pawn yang sama, kau boleh buat plan yang sama. Kalau siapa rajin tengok YouTube, tengok video-video Grandmaster kan, dia selalu cakap study classical game. Contoh macam Carlsen. Carlsen antara pemain yang selalu tekankan. Kalau orang tanya dia macam jadi teori macam awak, dia kata study classical game. Classical game maknanya game lama, game 100 tahun dulu, 50 tahun dulu, 200 tahun dahulu. Okay, study apa? Study plan. Study apa perancangan yang diorang buat. Strategi yang diorang guna. Macam mana diorang create strategi? Diorang tengok pawn structure dulu. Sebab tu kita dapat nama Carlsbad tu. Nama tempat. Okay, dimainkan macam few hundred years ago. Orang main kat Carlsbad idea tu. Jadi orang pakai sampai sekarang. Okay, faham? Okay, dah pukul 10. Awak semua dah ngantuk. Saya baru sampai rumah. Mandi belum, nak isyak dulu. Okay, ada siapa-siapa ada soalan before kita habiskan kelas? Saya rakam sesi ni. Saya harap rakaman tu jadi. Sebab ni first time saya rakam guna Google. Kalau jadi, saya akan upload dekat YouTube. Link tu saya akan rahsiakan. Saya akan bagi dekat student, cikgu dengan Tuan Safrizal lah. Okay, jadilah. Okay. Okay. Saya akan bagi dekat kalian lah saya cakap. Melalui cikgu dengan melalui parent. Kalau video tu terkeluar, tiba-tiba tu keluar dekat siakat keli ke, keluar kat YouTube, dekat Facebook mana-mana ke, korang yang bagi kat orang. Okay, link tu rahsia. Siapa yang ada link sahaja boleh tengok. Faham? Okay, round table. Siapa ada soalan? Okay, saya akan pergi seorang-seorang kod. Sekejap. Macam mana nak tengok list nama lah. Okay, Justin. Itu saya. Amru ada soalan? Alright, thank you. Mana pula list nama ni? Azhad. Apa ni? Nakib ke ni? Oh Allah, tak nampak nama lah. Siapa pakai nama Azhad ni? Ada soalan tak? 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada tu. Rakib, ada soalan tak? Okay, thank you Azhad. Rakib, ada soalan tak? 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada tu. Lucina position. Okay, nanti kau jawab. Tadi kau jawab. Okay, tak ada. Okay, Izzah, got question or not, sis? Ya, Ukhti. Tak ada, okay. Damia. Damia. Tak ada, okay. Ni, Salahuddin, okay. Lucina position adalah satu posisi dalam rule and game. Adalah satu study dalam rule and game yang mana dia letak kedudukan rook dengan pawn. Kita ada satu pawn dan kita kena belajar, kita kena tengok figure macam nak menang. Ini position dia. Buat editor kot nama dia. Kau tunjuk sebab orang tanya kau jawab lah kan. Pada muka habis dah lambat sikit. Clear board, king kat sini kot. King kat sini. Rasa macam ni kot. Dah ingat lupa dah. Macam ni. Lepas tu rook kat sini. Lepas tu rook kat sini. Sini kot. Rook hitam dia. Ni. Bukan macam ni lah. Bukan macam ni lah. Macam ni. Sorry macam ni. Macam ni kot. Macam ni. Sorry. Macam ni. Macam ni kot. Lebih kurang macam ni kedudukan dia. Ini dia panggil Lucina position. Yang mana putih. Pawn kat sini nak queen. Okay. Lucina. Encik Lucina. Okay. Dia rasanya nama orang kot. Ataupun nama buku. Tak ingat lah. Tapi posisi ni dah beratus tahun.
Dia beratus tahun, literally macam 500-700 tahun kot. Okay, diorang gali gereja, diorang gali tapak gereja kot, tak silap coach tak silap coach coach I might be wrong. Tapi dia gali tapak gereja, lepas tu dia jumpa manual, dia jumpa buku. Buku apa, makhtutat, apa bahasa Melayu dia apa? Manuskrip. Dia jumpa manuskrip lama, satu yang ditulis oleh padri, ditulis oleh macam apa, orang-orang agama Kristian lah. Okay. Dan ini position yang dia jumpa, nama kat bawah tulis Lucina. Jadi kita orang anggap Lucina nama orang, nama padri ataupun nama bishop ataupun nama orang yang tulis buku tu lah. Okay, dalam buku ni, dalam position ni Lucina ajar, Lucina bagi idea macam mana nak menang. Putih macam mana Putih nak queen. Sebab Putih tak ada keluar kan? Kalau kita check dari sini, lepas tu dia keluar, dia boleh kena check sampai pengsan. Dia check. Kalau kita lari jauh, dia selampau, tu GG makan. So macam mana nak menang? Okay, I will not talk about the position hari ni sebab dia adalah satu teori yang sangat luas. Okay, nanti later kita akan baca endgame. Tapi endgame memerlukan korang betul-betul fokus satu dan memerlukan korang respon. Sebab endgame kena, dia sama macam opening. Kau cakap dekat satu, ni ada reason dia, ke sini ada reason dia, ke sini ada reason dia, semua ada reason dia. Okay? Dah terjawab tak soalan? Salahuddin? Okay, in short, Lucina adalah row endgame punya position. Okay, kalau dah tahu jawapan, kenapa tanya? Okay, ada soalan lain? Any other question, bro and sis? Tak ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tak ada, kita habiskan kelas. Okay, kita jumpa lagi dalam next class. Saya tak tahu next class tu bila, saya tak ingat. Okay, tapi saya nak pesan please. Filina tu tak pernah dengar. Okay, so saya nak pesan please. Untuk homework, saya minta tolong jasa baik kalian untuk sparring lah. Okay, sebenarnya chess ni belajarnya tak perlu banyak pun. Awak kena banyak sparring. Sebab sparring tu membantu awak untuk berfikir macam nak cari jalan keluar. Okay, tolonglah banyakkan sparring. Kalau awak tak boleh sparring, awak tak banyak masa, saya faham. Okay, tolonglah buat puzzle. Latih diri untuk buat puzzle. Okay, tapi saya faham juga yang ada apa UKK yang ujian kemasukan merasam kan. Okay, selepas habis ujian tu, tolonglah buat puzzle. Satu hari buat 5, kalau awak buat matematik. Satu hari 5, tanpa berhenti, sebulan 150 puzzle tu awak buat. 150 tau. Tanpa berhenti. Kalau tak cuti. 5 kali 30, 150. 150. Kalau kita kali 12, dah berapa tu? Berapa? 1000 lebih tau. 1008. 1008 puzzle setahun. Form 4 buat 1008 puzzle. Form 5 buat 1008 puzzle. Ujung Form 5 tak ke awak terror macam Grandmaster. Awak dah buat puzzle hari. Kepala otak awak dah nampak. Aku nak tengok ni. Aku tahu ni ada Made in 27. Aku nak tengok. Ini dah checkmate. Ini dah checkmate ni. 15 mu checkmate. Aku pernah buat puzzle ni dulu. Itu tujuan buat puzzle tu sebenarnya. Okay, sebab coach hanya boleh ajar. Coach hanya boleh kongsi apa coach tahu. Coach tak boleh buat puzzle tu untuk awak. You have to do the heavy lifting. You have to do the hard work untuk jadi terror. Okay. Jadi bergantung kepada awak punya motivasi. Kalau betul-betul nak terror, betul-betul nak macam improve, kena buat puzzle. Kalau tak nak sambil lewa, tak payah buat. Either way, coach tak marah. Coach cuma pesan je. Nanti kalau hujung-hujung tahun, kalau orang tanya coach, parent tanya, cikgu tanya, coach akan cerita yang sebenar. Saya dah bagi semua, saya dah bagi motivasi, saya dah explain, saya dah bagi jalan keluar, tapi diorang tak nak buat. Okay? Tak ada apa-apa, kita habis yang kelas. Coach minta maaf kalau salah silap, salah kata, salah gurau, salah apa-apa. Okay? Semua kesilapan dan kelemahan daripada diri coach sendiri. Kalau apa-apa benda yang baik, awak rasa benda baik yang awak dengar, semua tu daripada Allah. Okay? Allah ilhamkan kepada coach. Okay, kalau tak ada apa-apa, selamat malam, balik, rehat. Kalau ada kena hafal Quran, jangan lupa baca ayat hafazan sebelum tidur. Alright, tunggu pagi. Pukul 10 dah weh. Kau tak nak tidur? You're welcome. Jaga diri baik-baik. Lupa nak stop share. Betul kau tunggu. Stop share ni. Dah. Dah pergi balik tidur. Okay, you're welcome. You're welcome. You're welcome. Bye.